Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Makkah. Dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Sadaqallahul azim. Suratul Anfal ayat 30. Yang berbahagia pengacara majlis yang dirahmati oleh Allah, Tuan Imam, Nazir dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun tuan-tuan sekalian di bulan Muharram, sinonim dengan sambutan memperingati Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara asasnya sambutan-sambutan dalam bentuk seremonial, dalam bentuk perayaan yang kita buat, memanglah tak disambut zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat kanan. Tuan-tuan sekalian, ni secara asasnya. Dan mengapa kita sambut, kita tengok lepas ni tuan-tuan. Mengapa disebut begitu tuan-tuan? Sebab takwim ataupun kalender kita memanglah belum ada zaman Nabi, belum ada takwim ataupun kalender tuan-tuan. Islam dalam sejarahnya mula ada takwim ataupun kalender zaman Abul Futuhat, bapa pembukaan, yakni zaman Sayyidina Umar memerintah. Zaman Sayyidina Umar, Islam melakukan peluasan kuasa, dan panglima Islam hebat-hebat masa itu tuan-tuan. Sa'd bin Abi Waqqas berjaya tawan Iraq, panglima Islam Amru al-As berjaya tawan Mesir, panglima Islam Abu Ubaidah Amir Jarrah berjaya tawan Syria, panglima Islam Khalid bin Al-Walid berjaya tawan bumi Palestin, dan bagaimana dua buah empire besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar memerintah. Rom yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla, yang juga penaung agama Kristian, tumbang perang Yarmouk. Manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra, yang juga penaung kepada agama Majusi, agama Zoroaster, kata putih, agama sembah api, agama Mazda, tumbang perang Al-Qadisiyah. Nak mudahkan pentadbiran wilayah Islam yang luas ni tuan-tuan, Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia lantik gubernur wilayah. Kalau kita menteri besar, kita menteri lah tuan-tuan. Iraq letak Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur tuan-tuan. Syria Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah tuan-tuan. Mesir Amru al-As jadi gubernur. Begitu wilayah-wilayah Islam yang lain. Masalahnya muncul. Apa masalah tuan-tuan? Surat-surat yang dihantar daripada Madinah kepada gubernur-gubernur wilayah yang luas tuan-tuan. Ambil masa perjalanan. Sampai surat tak tahu bila tarikh, bila hari bulan surat-surat tersebut dikeluarkan. Maka di atas mas tarikh hari bulan inilah sahabat-sahabat kanan akhirnya mereka berhimpun di Madinah. Mereka bermusyawarah untuk menentukan takwim ataupun menentukan kalender kepada kita umat Islam tuan-tuan. Maka musyawarahlah sahabat-sahabat. Ada yang cadang kita mula daripada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencapai kata sepakat. Mengapa? Sahabat-sahabat yang ditarbiyah oleh Nabi, mereka ingat satu konsep dari at-tamayyuz, yakni perbezaan. Kita biar berbeza dengan orang-orang kafir, diajar tuan-tuan. Penampilan pun diajar. Kita anda misal nak beza kita dengan Yahudi, kita panjangkan janggut, tak anda misal ni pikan misal tuan-tuan. Dah. Ni kita bulan Muharram ni. Puasa 10 Muharram. Orang Yahudi puasa. Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa, Bani Taimah, Bani Khaybar, mereka puasa pada 10 Muharram sebab mereka memperingati selamatnya Nabi Musa AS yang diburu oleh Firaun dan bala tenteranya. Firaun, tengok orang kota warisan tersebut, Firaun pun diam.
Marah dah sikit. Tuan sebut Firaun, jawab laknatullah. Tak diam gitu tuan-tuan sekalian. Ada Firaun, laknatullah. Jangan marah sangat. Firaun laknatullah wa barakatuh. Kampung saya dia marah sangat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, selamat 10 Muharram. Dan kita pun tuan-tuan sekalian, kita juga mengimani Nabi Musa sebagai Rasul tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi ajar kita puasa juga. Tapi nak beza macam mana tuan-tuan? Puasa 9 dan 10 Muharram ataupun 10 dengan 11 ni cara nak beza kita dengan orang kafir tuan sekalian. Jadi sebab apa sahabat-sahabat tak setuju kalau ambil tahun kelahiran Rasulullah? Sebab kalender atau takwim Masihi dia ambil daripada tahun kelahiran Nabi Isa AS. Tak sikit ya. Dah, tapi tak nak. Sebab diingat Nabi tarbiyah tentang at-tamayus, yang ni perbezaan. Yang kedua, cadang bermula tahun kewafatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga tak disepakati. Akhirnya Sayyidina Umar minta pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali seorang sahabat yang cerdik, yang juga merupakan sepupu Rasulullah, adik-beradik dengan Ummu Hani, Ja'far bin Abu Talib, Aqil bin Abu Talib, juga anak angkat Rasulullah, yang Rasulullah gelar dia sebagai Abu Turab. Juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahwin dengan Fatimah, lahir Sayyidina Hasan, lahir Sayyidina Husain. Tuan-tuan sekalian, dan bulan Muharram juga Syiah disambut hari Karbala, dah memperingati pembunuhan kepada Sayyidina Husain pada 10 Muharram tu tahun 61 Hijrah tu tuan-tuan. Dah, jadi muslimin dan muslimah sekalian, nanti 10 Muharram kita tengok pula sok khabar sebelah hari bulan tu. Dah, berdarah-darah pada sebelah Pakistan. Saya biasa Pakistan rasa gerung. Sembahyang masjid ni tuan-tuan tak meletup bom. Meletak bom dalam masjid tuan-tuan, bala Syiah dan Sunni. Kalau sebelah Syria pun tuan-tuan, baru ni tak sempat sambut Karbala pun, Mekah baru ni keluar tengok dalam YouTube tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan perasan ke tak, wallahu alam lah. Lama dah tak ada ni, ada balik ni tuan-tuan ni. Ni penyakit baru nak bagi Mekah ni. Jelas kata apa pun nak, kalau tembok mati 400 orang jemaah haji dah lama tak ada. Apa ni baru ada pula. Muhammad labbaik 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 ya Husain, labbaik 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 ya Husain. Benda ni tuan-tuan, kena tahulah isu-isu gini tuan-tuan sekalian. Penat kita makin akhir zaman, makin penat ni tuan-tuan sekalian ni. Makin penat muslimin dan muslimat. Kita ke Mekah Syiah satu, lafaz talbiyah dia ajar tuan-tuan. Kalau Nabi sebut itulah kita sebut. Kalau Nabi sebut itulah kita sebut. Tuan nak kau lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tidak ada suatu sekutu pun buatmu ya Allah. Kata syiar kita tuan-tuan kena ingat. Jadi akhir zaman ni beginilah, mudah kita main mengaji tuan-tuan sekalian. Yang dia ikut duk ngerti agama kat Facebook, kat WhatsApp ni payah nak faham, kena mengaji tuan-tuan. Ni kaedah nak ngerti agama, nak tafaqquh fi din, nak faham ni tuan, al-fahmu ni main mengaji. Muslimin dan muslimat sekalian. Ni tuan-tuan sekalian tengok bagaimana tuan-tuan Sayyidina Ali beri cadangan. Takwim kita, kalender kita mula daripada hijrah Mekah, tahun hijrah Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabat setuju. Sahabat-sahabat setuju tuan lah sejarah bila kita mula guna takwim. Mula ada kalender Hijriah, hak kita nak sambut ni awal Muharram ni tuan-tuan. Paling kurang tahu dah pada malam ni. Atau tuan-tuan tahu dah, tak ada masalah. Cuma dah pasal apa kita sambut? Kita sambut tuan-tuan, kita nak memperingati sirah Nabi ni tuan-tuan sekalian, supaya rasa kasih, sayang, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Masjid Al-Hijrah Kota Waristan tak buat ni pun tak berdosa, tak ada masalah. Tapi anak-anak muda lah tuan-tuan. Anak-anak muda ni tuan-tuan semakin jauh daripada masjid. Hari ni jangan kata anak muda, anak tua pun makin jauh tuan-tuan. Ni ramai ni tuan-tuan ni. Saya nak sampai ni banyak jam, pening paling-paling nak sampai Kota Waristan ni jauh. Jamnya apa tuan-tuan? Ramai ni lah kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya ni bawa daripada Perlis. Kuliah di Sanglang dengan apa satu lagi tuan sekalian, 2 tempat tuan-tuan. Sebelum tu Baling, Kedah, Kupang tuan sekalian, bukan Kupang, Tembaga. Semua di Besut, Republik Besut tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, sebut kampung tuan-tuan sekalian jauh. Kita Selangor nombor 1 buat kuliah pengajian. Saya dah Lumpur 24 tahun dah noh, tapi asal daripada Besut, Terengganu. Besut Terengganu yang terkenal lah dengan perkampungan Kerajaan Langit Ayah Peng. Buat malu kampung aku je tuan-tuan. Tuan-tuan, okeylah kita ramai ni. Keluar sok metro bawah ni.
Sebuah masjid dekat negeri Jetih Terengganu, masjid besar pada ni tuan-tuan. Cantik, catnya warna putih, sembahyang maghrib berjemaah 3 orang. Ambil gambar keluar Subang Metro, 3 orang sembahyang maghrib tuan-tuan. Masjid kampung Lakluk. Kampung Lakluk, bukan Laklak. 3 orang je tuan-tuan. Hak Nabi sebut hadis unjuran masa depan akhir zaman apa dia? Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka tersergam indah tapi kosong daripada hidayah. Itu zaman kita dah tuan-tuan. Zaman kita dah tuan-tuan sekalian. Besuk, Setiu, Hulu Terengganu lagi lah. Tuan-tuan bagi ni 10 Don Ajil, Don Telemong. Oh berat bah. Don Telemong nama kampung pelik-pelik. Kampung Tok Imang Lapor. Kampung Tok Imang Lapor. Kalau Tok Imang Lapor, makmu Tabak Kebulu. 7 orang yang boleh ceramah. Memang adalah kena terima hakikat. Tuan-tuan tak pergi lagi, tuan-tuan pulau perhentian. Tuan-tuan pergi lagi Ulu Besuk tengok macam mana tuan-tuan. Berat tuan-tuan di kampung-kampung pada hari ni. Tok Imam kampung pun tak mengaji macam kita tuan-tuan sekalian. Ni suasana di kampung tu. Masjid cantik je Terengganu, memang masjid cantik-cantik. Juta-juta masjid tu. Tapi orang tak imarah tuan-tuan sekalian. Yang saya kata nak mengaji kuliah ilmu tafaqquh fiddin, jemaah pun tak lari. Oh berat tuan-tuan. Saya semayang pulau perhentian. Tuan macam pulau perhentian Besuk Terengganu Darul Iman tuan sekalian. 1:42 minit tak boleh mula sembahyang Jumaat lagi. Jumaat masuk 1:15. Tengok-tengok Tok Bilan kat Serambi tangan macam ni. Dok kira orang berjalan cukup 40 orang. Tak cukup 40. Penghuni Pulau Perhentian besar, Perhentian kecil, campur Penjara Resort 2000 lebih orang tuan-tuan. Nak cukup 40 pun payah. Saya jumpa Tok Imam. Tok Imam kata okey ni ustaz. Okey. Ustaz dia kata 80-an dulu. Pok cik seorang je, hamba seorang je. Dia seorang masjid kata. Dia kata ustaz orang pulau ni jahil berdaulat. Jahil berdaulat? How to define jahil berdaulat tuan-tuan? Di kita bulan puasa dia kata bulan Ramadan, orang kampung mari nak terawih. Marilah semangat. Malam pertama. Orang kampung siap. Ni Tok Imam. Dia kata apa Tok Imam? Tak payah baca panjang-panjang lah. Tok Imam baca Qul Huwallah dia kata. Suruh Tok Imam baca Qul Huwallah tuan-tuan sekalian. Ni kita di kampung-kampung jadi muslimin dan muslimat nak faham agama kena mengaji. Kena mengaji. Nak berjuang pun kena ilmu tuan-tuan. Imam Hasan Al-Banna dia menggagaskan rukun bai'ah tahu. Yang pertama al-fahmu. Faham, reti tuan-tuan sekalian. Sebab tu muslimin dan muslimat kita buat ni tuan-tuan sebab nak beri pencerahan kepada masyarakat tentang Rasulullah. Anak-anak muda tuan-tuan hari ni tak kenal. Saya selain sebut pegawai perunding motivasi, kerja, masuk sekolah, keluar sekolah, masuk universiti, keluar universiti. Lusa ni pergi ke Jepun 4 hari untuk program pelajar. Begitulah pusing. Berlepas di Mesir, di Turki pusing. UK, Ireland pusing dunia tuan-tuan. Adik-adik kita universiti. Pelajar master, pelajar PhD. Tuan-tuan memang kita buat ujian, buatan ni berat tuan-tuan sekalian. Tentang tanya pasal Rasulullah, tanya 24 soalan, betul 34, 40, 24. Itu pelajar PhD, pelajar master tuan-tuan. Dah, hak sekolah-sekolah biasa ni Allah lagi berat tuan-tuan. Tuan-tuan saya ceramah semua fokus semua. Sebab tuan-tuan memang jenis orang suka pada ilmu. Budak sekolah macam mana? Kata 4 kali 5. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beruk waktu big gadget. Ni, Ericsson 3G tuan-tuan. Pakai tab Samsung tuan-tuan sekalian. Kita handphone cik ayah dia pakai tuan-tuan. Dia duduk mesin dia main game ke apa. Dia tak dengar tuan-tuan. Kata 4, kata 5. Kata 3 pun tuan-tuan. Ni mesej lelaki hantar pada perempuan. Akan kupintal buih-buih di lautan menjadi ranjang tidurmu. Budak-budak sekarang Jadi saya macam tu budak. Cara dia tuan-tuan pakai portable speaker tu kita gerak pergi mari. Baru ada eye contact budak pun. Dia ustaz tanya. Mau disimpan pun dia tuan-tuan. Salam budak tuan-tuan. Adik, bilakah Nabi Muhammad dilahirkan? Kamu? Dia jawab tahun 1511 ustaz. Itu Portugis masuk Melaka bang. Dah taman hala tuan-tuan. Dah tanya rukun sembahyang. Kata 4. Adik berapakah rukun sembahyang? Kamu 3. Kamu 5. Kamu 6. Kamu 13. Seorang. Saya tanya hak depan ni. Hak pakai songkok. Sekolah pakai songkok tayak tak boleh. Hak depan ni muka baik-baiklah, muka kanak-kanak Rabina tu bilang. Tak tanya belakang muka pecah gudang, tak tanya. Tak boleh jawab tuan-tuan. Dah makin jauh dengan ilmu agama. Berat tuan-tuan. Ni kita buat ni tak sedap balas lah tuan-tuan kita buat.
nak buat poster, buat banner ni, WhatsApp lagi, Facebook lagi, ajak orang dengar ceramah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baik, cerita sebelum berlaku hijrah Nabi, tuan-tuan sekalian, nak beritahu kerja dakwah ni 13 tahun Nabi buat di Mekah. 13 tahun. Yang memimpin Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abdul Uzza ataupun Abu Lahab, Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal. Ramai mana yang beriman? Tahu statistik ramai beriman 13 tahun, 300 orang lebih sahaja, tuan-tuan. Dan Nabi kita bijak. Hak kita sebut fatanah ni lah kisah Rasulullah, tuan-tuan. Oleh kerana Mekah ni payah tepu sangat dah ni nak sampai Islam ni, tuan-tuan. Kekangan, hambatan, tapi kerja dakwah kena sampai juga. Sebab Allah turun ayat Quran, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Kena sampai juga, tuan-tuan. Tak suka macam mana pun. Nabi kita bijak. Mari musim haji, musim haji ni bulan Zulhijjah lah. Zaman kafir jahiliah dia pun dibuat haji juga. Tapi haji yang jauh daripada manasik haji yang diajar oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Lepas tu haji jahiliah. Jahiliah ni apa? Jahiliah, kata dasar dia jahalatul, bodoh. Jahil, bodoh. Jahil dalam arti kata tanpa Alkitab, tanpa Rasul, tanpa pedoman, tuan-tuan sekalian. Kita tawaf, dia tawaf juga, tuan sekalian. Tapi mereka tawaf telanjang. Orang lelaki tawaf pada waktu siang telanjang, perempuan tawaf pada waktu malam telanjang. Mak sekodeng jenuh, tuan-tuan. Wujud tak ada YouTube, tuan-tuan. Dia jual pasar malam CD, tuan-tuan. Lepas tu kita sembelih binatang. Mereka sembelih juga, tuan sekalian. Bila mereka sembelih binatang, darah tu mereka lomba pada dinding Kaabah. Darah lomba pada dinding Kaabah, tuan sekalian. Mereka kata haji jahiliah. Buat bulan Zulhijjah juga. 360 kabilah Arab datang ke Mekah musim haji. Tuan-tuan, ramai juga. Taklah sampai juta macam hari ni, tapi ramai lah. Dah sekabilah pun ribu-ribu, tuan-tuan. Satu kabilah ribu-ribu atau puluh ribu, tuan-tuan sekalian. Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Adi, Bani Usayyah, Bani Adi, Bani Hashim, Bani apa, tuan-tuan? Bani Hawazin, Bani Thaqif. Kira semua 360. Dia tanda patung-patung berhala hak sekali Kaabah tu. Itu nak tanda banyak kabilah Arab ni, tuan-tuan. Nabi pun pergi kepada kabilah musim haji, kabilah datang Nabi sampai ke Islam, dakwah kepada, tuan-tuan, Banu Amir. Banu Amir walaupun ribu ahli kabilah dia tak nak beriman, tolak risalah Islam. Nabi cari pula mana Banu Syaiban. Sebab Banu Syaiban ni pun puluhan ribu ahli kabilah dia, tuan-tuan. Dah sistem kabilah ada sampai sekarang. Ada ni, bulan lepas berlaku di Yaman, Syekh Houthi dia serang Sana'a, tuan-tuan. Sebab target dia, tuan-tuan, ni nak tokoh siapa dia, tuan-tuan sekalian? Tajamuk lil Islah yang dipimpin oleh Syekh Dr. Abdul Majid Zindani, tuan-tuan. Ni orang hebat ni, Syekh Abdul Majid Zindani. Amerika pun mahu kat dia, tuan-tuan. Ni orang hebat lah, tokoh Ikhwan Muslimin. Jadi Abdul serang tu dengan universiti kena serang. Lepas pergi hantar nak belajar kat Yaman, tak boleh perang dengan universiti, tambuk dengan meriam, tuan-tuan. Sebab Amerika support belakang Syekh Houthi, tuan-tuan sekalian. Jadi Syekh Dr. Majid Zindani masuk balik ke kabilah dia, undur masuk ke kabilah. Ada lagi sistem kabilah ni, dan kabilah dia akan bertahan. Mana bukan kata habis, tak, memang ada lagi sistem kabilah ni di negara Arab, tuan-tuan sekalian. Baik, jadi muslimin dan muslimat sekalian, Nabi Banu Syaiban pun tak nak. Akhir Nabi fokus kepada orang-orang yang datang daripada Yathrib, atau akhir kita kenal sebagai Madinah. Mengapa orang Yathrib, tuan-tuan sekalian? Sebab suku Aus dan Khazraj ini mereka biasa dengar daripada mulut-mulut Yahudi di Madinah. Di Yahudi dipilih 4 tempat, tuan tengok, 4 tempat untuk bermukim di tanah Arab dulu. Pertama Fida, yang kedua Wadil Qura, yang ketiga Khaybar, yang keempat Yathrib. Tengok peta Saudi, tuan. Ini semua tempat yang subur. Apa tanda subur, tuan-tuan? Ladang-ladang kurma tu. Tuan-tuan pergi Mekah kan, pergi Mekah ke Kelantan tak ada kebun kurma, nu pergi Madinah tu. Mu tahu bawa pergi kebun kurma. Lepas tu biasa pakai dengan ladang unta. Unta, tuan-tuan, ni keluar mangkuk. Mu tahu minum susu. Buih tak ladu dah. Gelek kepala. Tahu cerdik. Syekh minum.
Kuat tenaga batin, kuat tenaga batin. Habis orang minum, tuan-tuan. Malay tipikal sebut tenaga batin, kuat habis pakai minum, tuan-tuan. Susu unta, tuan-tuan. Nak beritahu subuh, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Yahudi cerita pasal apa? Rasul akhir zaman yang disebut kitab Taurat. Namanya Ahmad. Ahmad atau Muhammad ialah orang sama. Nabi kita lah, tuan-tuan. Cuma kita duk popular nama Muhammad, tuan-tuan. Pakai nama tak Muhammad Ridwan, Muhammad Halmi, Muhammad Safwan. Sebab nak ambil berkat nama Rasulullah. Kalau saya biasa di sebelah Syam, tuan sekalian, di Syria, Palestin, Lebanon, Jordan. Jadi orang sana pakai nama Ahmad. Tokoh-tokoh dia macam Ahmad Ismail Yasin, Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin nama dia, Ahmad Ismail Yasin, Ahmad An-Najjar, Ahmad Sanhawa. Pakai nama dia Ahmad. Ni biasa tak orang sebelah Syam. Pakai nama Ahmad. Kadang kosong Ahmad, habis sekian-sekian. Dia mudah Ahmad dan segala. Jadi muslimin dan muslimat, itu nama Rasulullah. Jadi Nabi terang kepada orang-orang daripada Madinah, jemaah haji Madinah, mereka dah teli maklumat dengan mereka dengar mulut orang Yahudi, dah akan mudah. Berlakulah bulan Zulhijjah tahun ke-12 kerasulan, Bai'atul Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama. Aqabah ni nama tempat. Tuan pergi muka tempat menontak kat Jamrah tu lah. Itulah Aqabah, tuan-tuan. Dah. Saya dah tengok, saya dah pesan tuan-tuan beginilah. Kalau ada keupayaan, mampu, tuan-tuan, di Mekah masa muda. Saya pergi muda lah, kita jalan kaki, tuan-tuan. Duduk kat Muasim, duduk menonton 2.5 km. Pergi balik 5 km. Tak apalah, kita terus semangat. Pemuda lagi. Lah, ada pocik dia ikut belakang. Terlalu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Mula-mula dah jauh, dia dah penat tu bunyi pelik, dah tu bunyi apa? Lakah baik-baik, lakah baik-baik. Tak Allah dah bah. Kita ibadah haji perlu kekuatan fizikal. Nak sa'i, nak tawaf, nak nota tu pun tuan-tuan sekalian dah. Tuan-tuan jenuh, tuan-tuan jenuh. Saya tengok depan mata saya, seorang pocik tu terburai dengan pamper dia, dengan najis-najis, tuan-tuan. Saya pun kata mikir, aku balik nak camping kawan-kawan, pergi Mekah orang muda. Jangan tunggu tua-tua, nak melibatkan fizikal, tuan-tuan. Mekah, tuan-tuan, ujian dah. Kita dah guna tanah haram di Mekah, dia bukan mudah macam tanah suara. Kita bersih, suara kita bersih, mudah. Sana beratur panjang. Baru nak agak kena cakung. Kau macam kita tepuk dunia tanah. Ya Allah saya tak jadi nak kecil. Apa yang dia begitu? Kita lembut, lemah lembut, tuan-tuan. Kena Afrika mana ni? Somalia semua, tuan-tuan. Sudan, Nigeria. Tuan-tuan kata hak lelaki ni, hak perempuan dia perkasa. Tubuh ni nala dekat tubuh, tuan-tuan. Dia boleh buat repak tu, buat tahu mana tu, Rabbana atina fid dunya kan, sama ramai. Kita sembahyang lapah pada tuan-tuan. Allahu akbar. Dah. Kalau boleh pergi masa muda-muda. Jadi tuan-tuan sekalian, di Aqabah itulah berlakunya bai'ah 12 orang mula-mula. 12 orang, semua lelaki, tuan-tuan sekalian, dan Nabi hantar balik semula ke Madinah diiringi tenaga Nuqabah. Nuqabah ni benda, tuan-tuan, nakik-nakik para asatizah. Kalau kita dah boleh mengajar ilmu agama, Nabi pilih ciri ahli al-Quran, orang yang alim al-Quran. Siapa? Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar yang kita gelar sebagai Muqri al-Madinah, pembaca Madinah. Ingat tuan-tuan, ni seorang anak muda yang sangat hebat dalam sirah. Dia mati syahid di medan perang Uhud 7 Syawal hari 1 tahun 3 Hijrah. Bawa panji Islam. Perang Badar Al-Kubra pun 17 Ramadan tahun jadi juga buat panji Islam. Mana orang hebat dah tuan-tuan buat panji Islam ni, mati syahid perang Uhud. Nabi keluar mata tengok jenazah dia. Nak tutup pusat ke atas, terbuka pusat ke bawah. Tak ikut kain. Sedangkan dia anak orang bangsawan, anak kaya semasa di Mekah kerana Islam. Ni tuan-tuan sekalian, mati tak cukup kain nak tutup, tuan-tuan. Kalau baca riwayat Mus'ab bin Umar, masa dia kafir di Mekah, tuan-tuan, anak orang kaya, berjalan di pasar Mekah, habis anak dara orang, bini orang, janda, gadis-gadis akan memandang pada Mus'ab. Mengapa? Kacak. Lelaki kacak, tuan sekalian. Jadi Arab kan sebut handsome memang, tuan-tuan. Dah. Tengok macam Mahir Zain tu lah. Arab gitu, tuan-tuan. Tak keli. Muslimat tengok wajah handsome. Sama kalau tengok muslimat dia. Saya 4-5 kali masuk Palestin. Allah, tuan-tuan, Palestin di Gaza ni, tuan-tuan. Masuk Universiti Islam Gaza. Rasa tak nak balik, rasa tak. Sungguh
Allah tuan-tuan ni. Tengok kulit tangan ni warna putih kemerahan. Kulit jenis menggugah ketenteraman awam tuan-tuan. Kau ada? Tak ada tuan-tuan. Hidung muslimat di akhir dia mancung-mancung. Kita lempar kain tuala, dia sambut dengan hidung. Orang Melayu kata comel, subjektif, kena tengok dulu. Muka putih tapi tangan ni hitam. Sebab muka putih pakai fair and lovely tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan sekalian, nak beritahu kacak Musa ni sejarah dia. Pakaian paling mahal dia pakai oleh pemuda Mekah, kata Nabi, beli Musa. Nabi sebut 200 dirham, pakaian paling mahal tuan-tuan. Lepas tu naik kuda tangkas. Dia kuda ada harga mahal tuan-tuan. Kalau unta macam unta merah. Dah ni hak jenis mahal lah tuan-tuan sekalian ni. Muslimin dan muslimat sekalian, macam kita lah kalau pakai Merc, pakai Volvo, BM, orang tengok tuan-tuan. Kalau pakai kancil, taubat tak heran lah. Malah fitnah manusia. Yang ketiga ni, bau-bauan masuk power cap wangi. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Pakai pewangi yang mahal, paling mahal tuan-tuan sekalian. Orang Arab memang obses kepada wangi-wangi. Betul, Rasulullah suka berwangian. Ni sunnah Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan tak pergi Mekah, tak kat Royal Mekah, tengok. Ud Al-Hindi tu, Ud Al-Hindi 10,000 sebotol beli. 10,000 tuan-tuan beli. Arab ni, ya Allah, kita tak masak sanggup, tapi dia duit, ada purchasing power, dia beli 10,000, 15,000 beli tuan-tuan sekalian. Kita beli duk Kuala Lumpur selama sepenuh. Dia beli kat pakai minyak atas RM3 sebotol, beli dekat Wisma Confident, Wisma Yakin. Masjid India Kuala Lumpur, masuk surah hijrah ni habis orang pening kepala tuan-tuan. RM3 sebotol lah. Nak beritahu tu mati syahid. Siapa yang hebat Nabi hantar tuan-tuan? Siapa lagi? Abdullah bin Maktum tuan sekalian. Kita baca Al-Quran surah Abasa wa tawalla. Surah ni Allah turun berkaitan dengan teguran Nabi yang bersikap kepada Abdullah bin Maktum. Nabi paling, sebab Nabi ada tetamu lain. Nabi nak cakap tentang Islam, tiba-tiba Nabi paling tarik muka masa daripada Abdullah bin Maktum. Allah tegur Rasulullah tuan sekalian. Satu Abasa, surah Abasa tuan sekalian. Sebab terlepas turun surah Abasa, Nabi sangat hormat kepada sahabat buta tadi tuan sekalian. Menyebabkan dia sampai doa biar Allah turun lagi ayat Quran berkaitan dengan dia. Dia lelaki hebat, yang lelaki yang ada kisah Al-Quran. Ni kau hebatlah tuan-tuan. Jadi apa mereka buat di Madinah? Apa mereka buat tuan sekalian? Markas ilmu, markas dakwah, markas tarbiyah, markas ta'dib. Apa dia? Baitul Qura nama dia. Tuan-tuan kita mendengar. Baitul Qura, rumah Arkam bin Abi Arkam, tuan-tuan biasa dengar di Mekah. Ni Baitul Qura tuan-tuan sekalian. Ni Islam diajar, Al-Quran diajar kepada orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Nak beritahu sebelum hijrah Nabi ni tuan-tuan setahun dah majlis-majlis ilmu berjalan di Madinah, beri pencerahan, beri ilmu Islam kepada orang Madinah. Tuan-tuan, dah ilmu ni sangat penting. Ni dah tahulah muslimin dah saya ni Allah beri satu peluang tuan-tuan. Boleh muslim dah gerak Malaysia ni, alhamdulillah. Tengok ya Allah, betul dah tuan-tuan. Suka duk wilayah, suka duk Selangor sebab banyak majlis ilmu. Malaysia saya di Pahang. Kalau dia pergi ke Jepun lah tuan sekalian. Balik itu pusing Perlis, Sabah, Sarawak dan sekalian. Di kampung-kampung ni tuan-tuan satu hari tak hidup semua majlis ilmu. Tak menjadi tuan-tuan sekalian. Nak macam mana? Tapi saya perhati paling mudah kalau ustaz ni paling mudah cari makan apa? Biasa ustaz buat travel agent, betul tak tuan-tuan? Bawa orang pergi Mekah, mudah orang percaya kat ustaz tuan-tuan. Okey, 40 orang nak pergi bila? Awal 16. Sekejap 40 orang lagi. Satu bahan 40 orang tuan-tuan. Tapi saya ada perhati pengalaman tuan-tuan, bahawa kita sedar ramainya orang yang tak erti bab fatwa ini. Tadi kita nak gelak anak-anak muda, anak muda, anak tua pun tuan-tuan, anak tua. Hak saya pergi belah ni akhir Syaban, tengok. Kita transit dekat Abu Dhabi tuan-tuan. Ikut kita ni bukan cak-cak ayam tuan-tuan. Jusa A, Jusa C, token mat. Orang ada purchasing power lagi Mekah, orang ni tuan-tuan sekalian. Siapa bila tunggu dia cerah mata ustaz. Kita kena semayang subuh ke ustaz? Allahu Akbar. Tuan-tuan, semayang ni kita perang, kau kena semayang. Tak satu tadi zaman Rasulullah Salatul Khawf ni zaman kita hidup ni di Palestin. Boleh 51 hari perang lawan dengan Israel tuan-tuan. Komando bagi amfibia Al-Qassam, komando laut tu dalam laut semayang tuan-tuan. Berjemaah lagi. Nak beritahu semayang ni tuan-tuan, bukan benda main-main. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa
yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sesungguhnya dia kufur yang nyata. Jangan main-main tuan-tuan. Hak tu kita sedap bimbang kat Malaysia ni tuan-tuan. Hak Dr. Faidah Kamsah yang kaji hak 20% ni semayang. 20% tuan-tuan. Budak sekolah lagi tu. Tolong cakna anak-anak kita tuan-tuan. Tolong cakna tuan sekalian. IB buat kajian untuk kata 4 ke 5 kumpul mahkilah 10% semayang. 10% ya tuan-tuan sekalian. Allah tuan-tuan nak jadi apa? Lepas tak apalah baik. Pasal mengaji dan ibadah tadi. Pergi Mekah. Kalau kita pergi Madinah dulu, pada pergi Mekah pula kata miqat kita Bir Ali. Kata naik bas tuan sekalian. Naik bas gila lepas Bir Ali mandi sunat mandi ihram. Masuk nak ihram niat semua sekali tuan sekalian. Dah naik bas pergi Mekah. Tengah jalan sibuk pocik tanya ustaz. Bila dia nak berhenti ni? Kata tak apalah pocik kita. Pocik nak buat apa? Cepatlah ustaz. Pocik nak semayang jimak ni. Semayang jimak. Jimak lain, jamak lain. Dia tak apalah buat bini kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan dah. Itu remaja umur 60 tahun tu tuan-tuan. Sampai di Pulau Mekah pula tawaf yang kita. Dah. Tawaf 7 pusingan. Tawaf bau wangi bertiup kuat. Angin tiup kita lah. Kita pakai ihram macam mana? Tidak semerta kita. Respon semerta kepik betul dah tuan-tuan. Angin kuat ni. Dah. Pocik sudah kata nasib baik pakcik pakai seluar dalam. Ada juga pakai ihram, pakai seluar dalam. Jangan main tuan-tuan. Ibadah kena ngaji. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisan fatulak. Jadilah kamu orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, atau jadilah kamu orang-orang yang belajar, atau jadilah kamu orang-orang yang mendengar. Mari tak ada telinga tazkirah dengar ceramah lepas tanggungjawab tuan-tuan. Atau jadilah kamu orang-orang yang menyintai maksud Nabi, biar hati kita rasa kasih, rasa sayang pada orang datang belajar atau datang mengajar. Jangan kamu jadi orang kelima, maka kamu akan binasa. Siapa yang kelima ni tuan-tuan? Siapa yang kelima ni? Alim tidak, belajar tidak, mendengar tidak, menyintai pun tidak. Kadang-kadang menjadi orang-orang yang memusuhi majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan, nak jawab apa di hadapan Allah? Tengok tempat kita terbuka. Kuliah Zuhur, kuliah Duha, tazkirah Jumaat. Tak ada dah paling mulia Malaysia ni selama. Tak ada dah tuan-tuan. Tanya Ustaz Zaidus. Ustaz Azhar itu kampung dia kalau sebuah Terengganu, kalau sebuah Kuala Lumpur tuan-tuan. Surah apa? Bangun Tuan Muda. Surah Bangun Tuan Muda. Surah Cak Ida. Kalau mari 200 orang ya tuan-tuan. Tapi Ustaz Azhar kalau di Syahla, majlis Syahla 30,000. Majlis kat rumah saya tu, rumah saya tu majlis Abdul Tuan. Tak kurang ada 20,000. 20,000 tuan-tuan. Wah, di mana-mana ramai tuan-tuan. Sebab kita mungkin selangor ramai kelompok middle class, orang minat berilmu kelas menengah Melayu. Di kampung tak hidup tuan-tuan. Ni kampung-kampung tuan-tuan. Kata masuk tuan-tuan masuk Feda lagi ya. Bukan ini orang Feda, tapi tengok cara macam masjid secara sistematik dibiarkan biar tidak hidup. Sambutlah setahun berapa kali tuan-tuan? 4-5 kali ceramah. Bulan Muharram Hijratul Rasul, Rabiul Awal Maulid, Ramadan Nuzul Quran, Rejab Isra. Apa tidak? Ataupun macam dia buat 11 kali dia buka lah panggil ustaz mana, ustaz ustaz pelawak ni, pelawak ni apa daripada Jabatan Islam ni, pokok kitab Matlan Badrin. Adapun darah hit itu warnanya kemerah-merahan. Mocik menopah putih hit dah tuan. Nabi dia nak faham Islam, dia dah sebulan sekali mengajar tak betul tuan sekalian. Di Mekah tuan balik Mekah, transit dekat Suvarnabhumi Airport. Bangkok. Airport baru tuan sekalian. Berakhir dia pun suara dia pun selesa. Alhamdulillah. Thailand selesa suara dia tuan-tuan. Sembahyang subuh. Lepas 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada buat cerita beruh, bangun pula dia. Allahu Akbar. Benda pula mengaji ni. Sembahyang benda pula. Lepas dia 2 rakaat dia bersalam. Tanya puan sembahyang apa? Dah sembahyang jamak lah ustaz. Jamak?
Jamak apa? Jamak lah isyak dengan subuh. La ilaha illallah. Berat nanang kata. Jamak isyak dengan subuh. Apa kena mengaji tu? Kena mengaji untuk ilmu. Tapi saya tak pelik tuan, sebab saya jumpa jawapan dia. Saya nak kongsi tu apa jawapan saya yang ramai waktu tu pun tak tambahan hal ni. Saya faham tuan-tuan. Saya cek satu, saya PhD di UKM, PhD di UKM dekat Acak Ayah, PhD kita tuan-tuan. Jadi saya jumpa kata kerja FBI, Faculty Pengajian Islam. Buat tahun 1979, dua orang profesor di FBI. Seorang tu Profesor Dr. Harudin. Tajuk dia Cabaran dan Krisis Pendidikan Islam di Indonesia. Cabaran dan krisis pengajian Islam di Indonesia. Saya jumpa statistik dia tuan-tuan. Dia ambil apa? Pelajar MCE tahun 70-an. SP dulu MCE tahun 70-an tuan-tuan. Pelajar Melayu Islam yang tak ambil subjek agama. Dia tak ambil subjek agama. Kan zaman Khair Johari dulu kan 70-an. Dia tak ambil subjek agama. Dia ambil subjek apa option? Lukisan. Jumpa statistik saya jumpa tuan-tuan. Berpuluh-puluh ribu setahun. Saya tengok sepupu-sepupu saya pun di Besu tu. Hak sekolah Tengku Mahamud, sekolah memang mereka ni mudah. Zaman tu kan John Travolta tuan-tuan. Zaman Deep Purple Eagle ni tuan-tuan. Mana sebab nada kita zaman tu. Pondok pun mati zaman tu. Jadi hak tu sekolah-sekolah konvensional ni memang tak ambil subjek agama. Berpuluh ribu setahun. Saya tak jual apa 50-60 tahun ini. Maka saya tak pelik tuan sekalian. Saya tak pelik kalau ramai. Kalau kita cek Fadhu Ain Mu'tad, saya tak cek. Tapi kalau mereka datang balik ke masjid bersuara, ustaz kuliah buka kitab Sabilal Muhtadi ke, Musalli ke, Matla'il Badri ke, Miftahul Jannah ke, tuan-tuan, Fathul Qari, Fathul Bari. Dah kita mengaji balik, alhamdulillah. Kalau tak mengaji, jahil dah sampai mati tuan-tuan. Dah bahaya muslim dan muslim. Lepas tu kita nak marah anak muda, tak usah marah dah tuan-tuan. Dah tua begitu juga. Saya cerita tuan-tuan masuk ke sekolah-sekolah tuan. Masuk ke college, masuk universiti. Tuan-tuan, satu sekali tu di Negeri Utara 19 tahun. Tak sebut college mana tuan-tuan sekalian. Saya ceramah depan 225 orang. Lepas ceramah, pengaji bawa masuk bilik refreshment lah, minum teh sekali makuih ni. Dia kata ustaz ceramah dalam depan 225 orang. Ni ustaz ni junior di UM dulu. Dia kata ustaz, saya buat tasmih, cross check dan mencek Quran mereka ni 100 orang lebih langsung tak tiba baca Quran. Dia buat 225 pelajar, 100 orang lebih langsung tak tiba baca tuan-tuan. Separuh, hampir separuh tak tiba langsung baca Quran. Umur 19 tahun. Ni hanya ada kita adik kita sekarang tuan-tuan. Itu hak langsung tak tiba baca, hak baca salah atau baca tak betul. Dia baca alif lam mim ra Al-Mahdi wah. Allah tuan-tuan. Ya betul dah. Hak hari kita ni berapa minggu lepas ribu dah Syahal di Padang Barat tengok. Saya nak guling tengok tuan-tuan. Tengok kau video tu cabut habis atas tu. Hamba Allah punya takut. Qamat tu hayya 'alas salah hayya 'alas. Ribu bukan qamat tuan-tuan. Azan dah betul. Dah. Tuan-tuan, kalau kita masyarakat tak mengaji, tak sampai atau sekalian. Bila kita mengaji? Setelah mana kita mukallaf, bukan mu'allaf, mukallaf. How to define? Nak tarik macam mana mukallaf? Balik dan berakal. Wajib mengaji tuan. Kita semualah wajib mengaji. Keluarga kita semua wajib mengaji tuan sekalian. Kalau gila, hilang akal apa? Anak sepupu saya seorang tu cerita dia besuk tahun akhir 80-an dulu. Dia pakai jubah, pakai serban macam tok guru, macam ulama besar tuan sekalian. Satu hari daripada Jentik Terengganu pergi Bandar Kuala Terengganu 107 km. Daripada Jentik tu 107 km dia naik kereta, sewa teksi. Naik sampai tengah jalan waktu petang maghrib dah. Dia suruh pemandu taksi berhenti, dia nak sembahyang. Dia bagus, tak betul-betul tapi sembahyang tak tinggal. Sembahyang cara dia lah tuan-tuan. Dia terlepas dah. Alhamdulillah. Tunggu di Setiu Terengganu ambil wuduk dekat madrasah di Setiu. Orang pun tengok, ustaz ni tak pernah mari kampung kita ni ustaz dah, tuan-tuan sekalian. Dia pakai jubah, pakai serban. Habis pun madrasah kampung tak sila ustaz, suruh dia imam tuan-tuan. Tak bila qamat dah. Dia tak nak puasa naik atas jadah imam. Dia rela tuan-tuan. Angkat takbir. Allahu akbar. Angkat takbir. Bunyi macam tok imam Mekah tuan-tuan. Baca Fatihah, bunyi pelak dah, telek dah. Sembahyang maghrib 7 rakaat. 7 rakaat.
makmum subhanallah. Subhanallah tak kira 7 rakaat dia tuan-tuan. Orang tu habis pakai mufarakah tepuk dahi kat luar surau isap kat daun tuan-tuan. Salah pilih tak imam. Dia tak bukan tak apa tuan-tuan. Kita wajib belajar, wajib menuntut ilmu tuan-tuan sekalian. Dah. Ini muslimin dan muslimat sekalian. Baik. Jadi kesan daripada gerakan pencerahan, gerakan ilmu tadi tengok setahun lepas tu. Tuan-tuan, bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan 73 orang ni daripada Madinah muslimin, 2 orang muslimat termasuk Ummu Nusaybah binti Ka'ab datang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sirah gelar sebagai Bai'atul Aqabah. Punya Aqabah juga, tapi yang kedua. Tuan-tuan sekalian, bai'ah ni Nabi tak pegang tangan muslimat tadi. Nabi tak sentuh tangan perempuan, Nabi tak sentuh yang kemurid dia. Dan rupanya bai'ah ni bocor kepada musyrikin Makkah. Apa mereka buat? Tu buat mesyuarat. Tergempar di Darul Nadwah. Semua ketua-ketua kabilah pemimpin musyrikin datang berhimpun, dipimpin oleh Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal. Baik. Mereka merencanakan konspirasi. Makar, perancangan jahat mereka tuan-tuan sekalian. Baik. Allah Subhanahu wa taala akhirnya membongkarkan konspirasi jahat musyrikin Mekah yang kita baca itulah. Ibu-ibu baca Al-Quran suratul Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah. Dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Maka berlakulah operasi hijrah Mekah ke Madinah. Ini sejarah dia tuan-tuan sekalian. Jadi siapa yang pertama hijrah? Ingat balik, Abu Salamah tuan-tuan, sangat-sangat sedih kisah. Dia bawa Ummu Salamah isi dengan anak-anak nak hijrah. Tapi keluar Mekah kena roblok dah tuan-tuan. Umar bin Hisham, Abu Jahal dan penyokong-penyokong dah halang Ummu Salamah daripada ikut Abu Salamah. Senang, seorang-seorang hijrah tuan-tuan. Ummu Salamah kering, air mata menangis kesedihan. Dipisahkan kasih sayang dengan suami tercinta tuan-tuan sekalian. Nah, orang perempuan begitu biasa, dia bab cinta perempuan dia lebih setia. Dah kita lelaki standard tuan-tuan. Bini mati 3 hari kita menangis. Adinda meninggalkan kekandang 3 hari menangis. Masuk 3 minggu meleleh Helio pula. Cari bini baru lah tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, dan menarik Ummu Salamah ni tuan-tuan, akhir jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pula? Tu kena mengaji sirah ni, menarik tuan-tuan. Saya pernah ziarah kubur Ummu Salamah di Syria. Syria zaman-zaman aman dulu tahun 2006 saya pergi tuan-tuan sekalian. Sebab Syria banyak kubur sahabat sahabiah. Banyak ramai. Sayyidina Bilal bin Rabah ya tuan-tuan, Abu Darda, ramai beratus-ratus tuan sekalian. Kubur sahabat-sahabat Nabi, termasuk Abu Maktum buta Syria tuan sekalian, kubur dia. Yang sedang berkubang darah ni 200,000 lebih mati ni tuan-tuan ni. Muslimin dan muslimat sekalian, kisah begini. Walaupun lepas tu dibebaskan Ummu Salamah pergi ke Madinah, duduk dengan suami tercinta, tapi masa perang Uhud, Abu Salamah suaminya telah syahid di medan perang Uhud 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Syahid. Tinggallah Ummu Salamah, janda tua, anak ramai. Tapi lepas habis iddah dia, Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Allahu Akbar tuan-tuan. Inilah bentuk poligami Rasulullah. Inilah bentuk perkahwinan Rasulullah. Nabi kahwin dengan janda, tua, anak ramai. Kita orang lelaki sebut buat poligami, taubat melompat suka tuan-tuan. Orang lelaki ni tak suka bincang poligami. Ustaz kata ustaz semua seronok tuan-tuan. Gerak 3 pagi cakap apa bini 2. Allah seronok cakap suka tuan sekalian. Rumah dia menyampah dah, dia kata abang nak nikah 2. Abang nak nikah 2, abang ambil 2 macam timah. Hujung kampung tu janda tua, anak 8. Mau tuan-tuan. Jangan kata Ummu Salamah, ma'as-salamah lah ya awak. Kita nafsu tuan-tuan sekalian. Sudah tu corak perkara Rasulullah tuan-tuan. Jadi siapa pun akhir tuan-tuan? Sayyidina Ali. Mengapa Sayyidina Ali? Semua tuan-tuan ingat balik sejarah ni. Rasulullah ni Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Sepakat ni gelaran tuan sekalian. Tetapi
jahatnya seorang manusia nama Ammar bin Hisham tuan sekalian, yang asal di kelas Abdul Hakam. Abdul Hakam bapa cerdik, bapa bijak tuan sekalian. Inilah hak cadang di dalam dua ni tukar gelaran Muhammad Al-Amin nak downgrade Nabi tuan. Nak bunuh karakter, main bunuh karakter sekarang. Jadi nak bunuh karakter Rasulullah ni tuan-tuan, cara tukar Muhammad Al-Amin, tukar Muhammad Al-Kazzab. Dilontarkan gelaran ni kepada orang Mekah. Mekah tak tegang, mak panggil Muhammad Al-Kazzab, Muhammad pendusta, pembohong, tetap Muhammad Al-Amin. Mereka kenal daripada budak. Orang jujur, orang baik tuan-tuan. Dan Allah tunjuk tuan-tuan, Abdul Hakam tadi, apa kita panggil? Sampai kiamat. Abu Jahal. Abu Jahal, bapak bodoh, bapak goblok kata Indo tuan-tuan. Oh, kita orang bergelar Abu Jahal, bapak bocor tuan-tuan. Nak beritahu huduh gelaran konotasi Abu Jahal. Ni sejarah dia tuan-tuan. Orang Mekah ni harta berharga, barang berharga mereka simpan rumah Rasulullah. Simpan Rasulullah tuan-tuan. Selamat simpan Rasulullah, selamat amanah Rasulullah. Sebab tu Rasulullah suruh Sayyidina Ali hantar balik barang ni rumah orang tu. Allah sana hantar balik Rasulullah, selamat. Habis sana pun lewatlah muslimin dan muslimat sekalian. Kita fikir balik pasal apa Mekah ni tak simpan rumah pemimpin mereka. Simpan harta benda mereka, rumah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Rabi'ah. Simpan rumah Abu ni, jawab dia 3 Abu dah tuan-tuan. Tahu pun takut. Jadi ni Rasulullah yang kita sebut ni tuan-tuan, mulia tuan-tuan. Jadi tengok Nabi pula di mana? Nabi pula di Madinah. 10 tahun tuan-tuan. 10 tahun nak tak kemuncak berjaya dakwah Nabi. Sebab tuan-tuan, hijrah Madinah ni bukan sekadar cerita pengkalan kuasa. Mungkin sebab percama dia akan obses sebut semata-mata politik, semata-mata tentang penegakan syariat Islam. Betul saya tak ingat ini lah betul. Betul tu. Dia sebut penegakan apa? Kuasa pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam yang Allah jadikan kita khalifah atas muka bumi. Apa khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunyawiyah, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan dia. Satu aspek yang kadang kita teringat aspek kerja dakwah. Dakwah tanpa pengkalan kuasa dan dakwah dengan ada pengkalan kuasa. Yang terbukti daripada kisah Nabi hijrah tuan-tuan. 13 tahun di Mekah tuan-tuan sekalian, yang beriman 3 tahun lebih saja. Lihat apa jadi pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Peristiwa apa ingat tuan-tuan? Hajatul Wida, haji perpisahan ataupun haji terakhir, di mana 118,000 umat Islam, dan ada riwayat lain menyebut 130,000 umat Islam yang berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa haji terakhir. Bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Haji Wida juga mendapat gelaran Hajatul Rasul, Haji Rasul. Mengapa digelar Haji Rasul tuan-tuan? Inilah haji yang pertama, yang terakhir dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena faham, Nabi bukan tiap-tiap tahun ulang ke Mekah, pergi umrah ulang kali, pergi haji sunat banyak kali. Dah, sekali saja. Tuan-tuan buka satu kitab Syekh Dr. Sokardawi, tajuk Fiqh Aulawiyah, fiqh keutamaan. Dia menyebut apa tuan-tuan? Kesalahfahaman umat Islam di akhir zaman. Orang yang ada lebihan harta, lebihan pendapatan, mereka ulang dan ulang dan ulang ke Mekah. Dia kata Nabi sekali ke Mekah, haji wajib. Dia kata sepatutnya lebihan harta kamu, lebihan pendapatan kamu guna untuk bantu umat Islam yang susah. Bantu jalan dakwah, untuk guna untuk jalan fi sabilillah. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni nak masuk belah-sebelah. Nak masuk belah-sebelah. No. Di Palestin, di Syria tuan-tuan, masuk musim sejuk. Pengungsi pelarian Syria ni hampir dah 3 juta tuan-tuan. Saya banyak kali pulang misi. Lepas saya nak masuk ke Gaza lepas perang, tak boleh kerajaan Mesir di bawah tentera Fatah Sisi laknatullah, tuan-tuan, dia tak benar bantuan kepada bumi Gaza. Cukup buruk tuan-tuan sekalian. Lepas jatuh Dr. Muhammad Mursi pada 3 Julai tahun lepas, tuan-tuan, zalimnya manusia tuan-tuan sekalian, yang bersekongkol dengan Zionis untuk bunuh umat Islam di Palestin. Baru perang 51 hari tuan-tuan sekalian, 51 hari ni mati syahid 2,000 orang lebih. 10,000 baru dah hancur tuan-tuan sekalian. Tak ada makanan. Ni di store Kementerian Kesihatan tak ada ubat-ubatan. Saya 4-5 kali masuk sudah tuan-tuan,
Terbayang macam mana susahnya di Hospital Ashifa, Hospital Hilal Ahmar, tuan-tuan sekalian. Ubat bius tidak ada, tuan-tuan sekalian. Yahudi ni dia bedek pakai ni. Bom phosphorus, white phosphorus, tuan-tuan. Terbakar, melecur kulit-kulit. Allah, tuan-tuan. Bom ni hebat. 51 hari Al-Qassam, kata Al-Qassam, Syed Tentera Hamah ni, mereka serang. Mereka lancar roket sampai ke Haifa, ke Tel Aviv, Ben Gurion. 2 bandar mati terus, bandar tu tutup langsung, tak ada orang. Jadi bandar hantu, bandar Ashkelon dengan bandar Ashdod, tuan sekalian. Dahsyat, tuan-tuan. Jangan main. Allah tunjuk, beri kekuatan kepada orang yang mengibarkan panji tauhid, tuan sekalian. Lepas tu bayar 51 hari ni orang Yahudi duduk kat mana Israel? Duduk shelter tempat mana, tak boleh keluar mana-mana dah. Sebab jet ni, serangan, tuan sekalian, roket-roket ni. Keluar dia pula hack pula stesen TV radio. Hebat ramah, tuan sekalian. Keluar ni, saya kata pun dia kata apa? Rakyat Israel sila masuk dalam shelter sekarang. Hinggalah arahan dikeluarkan oleh Muhammad Dhaif untuk kamu keluar shelter. Siapa Muhammad Dhaif? Ketua Brigade Al-Qassam. Hebat, tuan-tuan. Hebat. Berenang 6 km komando, berenang dalam laut, tuan-tuan. 6 km bulan Ramadan. Tuan-tuan biasa ke Mekah sebut Ramadan, tuan-tuan faham lah. Ramadan bulan panas terik. Mekah pun 51-52 darjah Celsius. Kalau saya pergi akhir Syaban 47-46. Ramadan puncak, musim paling panas. Allah. Saya pernah puasa di Palestin, panas. Tak boleh bayar komando ni boleh berenang 6 km, tuan-tuan. Dengan senjata 6 km, tuan-tuan, berenang. Berdeh pengkalan tertelap Israel. Macam mana Israel tak panik, tuan-tuan? Macam mana tak panik? Ni boleh main ke atas ni apa? Drone unmanned craft. Hak tu hak paling saya takut tu. Kalau masuk di Palestin takut, tuan-tuan. Kita nak bantu orang. Atas kepala kita zoom drone unmanned aircraft. Kalau benda tu atas kepala kita, cepat-cepat kita menjauh, tuan sekalian. Tak ada komando tu, dia ada bom tu. Dia cuma zat kamera ke bawah tu, dia nampak sedikit musuh kita, tuan. Dia kawal di Tel Aviv, dia tekan butang turun tuan. Kita telah membunuh ramai orang Hamas. Drone ataupun unmanned aircraft, pesawat ataupun komando. Tuan-tuan. Tapi orang Palestin dia bersiap dengan mati muda, gerak dengan baca Quran, dengan berzikir, tuan sekalian. Tak mereka dilatih, tak mati syahid, tuan sekalian. Kita takbir yang kuat tapi penakut hafaz saja. Saya lah tak kata ke tuan-tuan, aku penakut, tuan sekalian. Tak sekalian sungguh. Boleh. Made in Gaza tu buat ni pesawat tanpa komando. Tuan-tuan, tak terkejut ke dengan Islam? Negara Arab yang kaya, petrol, oil and gas dan segala semua beli Amerika. Kita tak mampu. Kita tak mampu. Kapal tu enjin pun hilang, tuan-tuan. Betul kapal selam. Siapa selam boleh menyelam? Ya, betul. Mana nak balik orang ada iman ni, ya Allah. Tuan-tuan, saya tak boleh tidur, saya fikir. Sebab dia hantar gambar tu, gambar-gambar orang yang kita kenal. Tengok Dr. Stretcher dah, tuan-tuan. Macam anak Dr. Mahmud Zah, 2 orang syahid, tuan-tuan. Dr. Mahmud Zah ni, tuan-tuan, bukan sekadar doktor perubatan, pakar perubatan. Dia ni dapat sanad mengajar tafsir, alim Al-Quran. Dr. Mahmud Zah, muka bersih, mulut gerak zikir, tuan-tuan. Kalau kita pergi rumah dia, tuan-tuan, dia Inggeris hebat. Ghazah ni, tuan-tuan, Inggeris hebat, tuan-tuan. Pergi rumah dia, anak dia akan bawa air. Kawan tergambar, syahid dah atas stretcher, tuan-tuan. Macam mana kita nak tidur, tuan-tuan? Dah. Saya tak faham macam mana Mesir boleh khianat. Mereka ni orang Arab. Baca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Apa makna saudara, tuan-tuan? Maunya kita mereka tercubit ke kanan dan sakit ke kiri. Itu makna persaudaraan. Tuan-tuan sekalian, kita dengar hadis Nabi, orang Arab lagi lebih faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Baihaqi, Imam Baihaqi, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Kena cakna, kena prihatin, kena peduli, tuan-tuan. Kami masuk puan doa sama, ya Allah, satu je kan doa. Muslim kan ada kilang roti. Yang duit dan rumah muslim kita ada kilang roti. Kilang roti cantik Asy-Syafi'i. Kalau tuan Google internet nak keluar gambar video mana Asy-Syafi'i bagi kilang roti Asy-Syafi'i. Apa kami nama Asy-Syafi'i? Dia Ghazah ni lah tempat lahirnya Imam Syafi'i.
Ghazah tak terbantu oleh Imam Syafi'i, imam mazhab kita, tuan-tuan. Imam mazhab kita. Sebab tu saya lebih suka dengan teori Isnad Hadraji, kata Islam datang daripada Arab. Kalau dengan teori Islam datang daripada India, tuan-tuan sekalian, kita ni mazhab Hanafi. Tak. Tapi ada 3 teori boleh terima semua. Tapi jiwa saya lebih suka dengan teori daripada Arab. Kan sebab mazhab dan segala mazhab. Saya sebut ni sebab saya ada marah juga di Facebook tengok tulis apa. Dia kata negara Arab tidak membantu umat Islam di Gaza kerana penduduk Gaza bermazhab Syiah. Suka hati dia, tuan-tuan. Melayu dah malah membaca, malah buat kajian, dia boleh kata Gaza Syiah pula. Sakit hati, tuan-tuan. Itulah dia. Dah bawa macam-macam Mekah atau kampung kata. Mekah ni ustaz saya 40 orang mudah, tuan-tuan. Lepas Mekah, balik Mekah kita buat package melancong. Singgah di Jordan, Turki atau Mesir. Paling suka ustaz ni bawa singgah di Mesir, kos dia murah. Dah, dekat-dekat bandar yang melancong tu ambil bas buah, kita tamu dekat Giza, kat piramid. Giza piramid. Katakan saya ustaz pada mokcik kampung ni, mokcik, inilah kubur Fir'aun. Jawab ketua mokcik, Al-Fatihah. Orang kata warisan dah duk main Al-Fatihah, kubur Fir'aun. Tak tahu mana hala, tuan-tuan. Tak. Ini tempat lahir Imam Syafi'i, tuan sekalian. Kira roti tu, alhamdulillah lah. Jadi kita roti pergi pada orang miskin. Orang yang kaya harga subsidah lah, tuan-tuan. Adil lah kan orang harga subsidah. Berapa persen je kaya, tuan-tuan? Palestin 46%. Makan sekali sehari 46%, tuan-tuan. Tapi miskin orang makan, dia makan berat lah. Makan berat, tuan-tuan sekalian. Dia tak masa banyak kita Melayu makan 6 kali sehari. Tak, nak kali satu makan, lalu tolak batu, kayu PVC, kelulitan karat tak makan. Nah, dia memang boring. Kalau orang Malaysia lidah saya memang cepat boring di Gaza sebab dia tak banyak pilihan. Roti Aish tu, roti Arab kerah tu, roti orang besar iPad ni, roti kerah tu. Kakak makan roti Gardenia, roti Hi-Fi, roti lembut. Ni roti Aish tu, roti Arab kerah. Roti ni kalau balik kat kucing kembali ke rahmatullah. Roti kerah tu. Tapi itulah makanan asasi mereka. Cara makan saja. Roti ni kita celup syai, teh Arab depan kita celup lembut, baru kita suap, tuan-tuan. Itu makanan mereka tu. Tak ada pilihan mana, tuan-tuan sekalian. Susah mereka muslimin dan muslimat. Jadi muslim ada masjid Muhammad Al-Amin. Cantik, tuan-tuan, alhamdulillah. Ini semua rumah, tuan-tuan sekalian. Ada makmal komputer, ada kenderaan mati peperangan, banyak projek perpustakaan kanak-kanak yang boleh berdasarkan sumbangan tuan-tuan. Rupanya, tuan-tuan, kes inilah menyebabkan Mesir senarai 5 buah negara yang tak dibenarkan masuk melalui Rafah border. Rupanya, tuan-tuan, rakyat Malaysia jadi penyumbang nombor 2 dunia kepada umat Islam Gaza. Alhamdulillah. Paling kan kita ada jawapan daripada apa aku buat ketika Gaza berkorban dengan darah. Ada jawapan, tuan sekalian. Hak negara barat disekat termasuk Turki, Aljazair, Algeria, Qatar. Tuan-tuan, Malaysia. Betul, orang Malaysia disebut memang kita ni pemurah. Tengoklah siapa mai ikut. Memang banyak kutip di Indonesia, tuan-tuan. Buat masjid di Bosnia, saya buat misi bantuan di Bosnia sama. Orang Malaysia dengan buat masjidnya, buat pusat pendidikan, buat tahfiz, tuan-tuan. Di Cambodia, mana-mana mereka orang Malaysia ni memang. Kalau kita boleh kekal sifat dan alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, mana suka bantu umat Islam yang lain. Jadi rupanya menyebabkan Mesir dia sekatkan ni warga Malaysia daripada masuk ke Rafah border, tuan-tuan sekalian. Ni tuan-tuan kena ingat, daripada saya pergi lepas tu, daripada Kahira nak sampai ke Al-Arish ada 21 roadblock. Dia satu cek persekatan jalan raya tak. Allah, tuan-tuan. Apalah kita nak jawab ni, tuan-tuan sekalian? Apalah kita nak buat? Mesir ni. Sebab tu bagi saya politik sangat penting. Kita Mesir, tuan-tuan. Zaman Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz berlaku saja serangan 14 November tahun 2012 dengan dibunuh Syekh Ahmad Jabari. Syekh Ahmad Jabari timbalan Komandan Al-Qassam. Roket daripada atas kena kereta, tuan. Bersepai jenazah. 3 terpotong 3 jenazah. Saya tim tamu masuk, tuan sekalian. Tengok Allah, tuan-tuan. Tapi hari pertama Dr. Mursi terus hantar Dr. Hisham Qandil, Perdana Menteri Mesir, untuk hantar 50 tan ubatan dan ubatan makanan. Dia buka pintu Rafah ni, bersusuk ambulans untuk pesakit-pesakit tu daripada Rafah, Deir Balah, Khan Yunis, Gaza, Jabaliyah ni ambil buat pergi ke hospital dekat. Itu 40 km daripada Rafah border, nama dia Hospital Al-Arish. Al-Arish, dan sekalian. Itu zaman Dr. Mursi daripada Ikhwan Muslimin. Menang gerakan Islam. Tengok Yahudi tu merancang
Macam mana nak jatuh Dr. Mursi? Siapa perancang ni? Perempuan Livizim ni, Menteri Luar Israel, tuan sekalian, rancang. Jatuh 3 juta apa? Tutup terus. Lepas tu terowong buat tanah ni, terowong dah hampir 1000 terowong. Gaza ni, Gaza ada siege, tuan sekalian. Mereka memang dikepung sungguh. Jadi sebab tu mereka buat terowong. Terowong sistematik, tuan-tuan. Terowong untuk bawang sahaja. Ini untuk pakaian sahaja. Ini untuk minyak petrol sahaja. Untuk tong gas sahaja. Memang sistematik, tuan-tuan. Tapi macam mana tentera sisi yang pro Israel, pro Amerika buat, tuan-tuan? Mereka masukkan air dalam terowong ni. Rosak dan segala. Jahat sungguh, tuan-tuan. Apa yang mereka buat kepada saudara kita di bumi Gaza dan jahat sungguh, tuan-tuan sekalian. Tapi kita buat sekadar kita mampu, tuan-tuan. Paling kurang di hadapan Allah kita ada jawapan apa yang kita buat ketika umat Islam di Gaza, di Syria, tuan-tuan sekalian. Ni minggu depan berangkat Ustaz Nazmi Karim Muslim ke Syria. Saya pun lepas tak akan pergi lagi, tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan, masalah Syria ni kita tak campur dah. Saya tak cerita tuan-tuan ISIS tu apa, Jabhat Nusrah tu apa dia, Ajnah Syam apa dia, Ahrar Syam apa dia. Kami Muslim ke ni fokus bidang kemanusiaan. Saya kena jelas ni, bukan ada polis ni. Memang saya balik sila kena tangkap, tuan-tuan. Tapi kita bukti, kita semua buat apa kita buat. Kita tak campur. Hak mereka nak tempur, saya tak campur. Kita campur pelarian 3 juta, tuan-tuan. Satu di sebelah Antakya. Antakya ni Turki dengan Syria. Tapi pelarian belah Turki, nasib dia baik sikit, tuan-tuan. Sebab Presiden Rashid Tayyip Erdogan, mereka jaga pelarian Syria. Sebab Turki ni, tuan-tuan, bangsa yang pernah memayungi umat Islam 600 tahun lebih. Khilafah Uthmaniyah. Hebat. Turki ni bangsa hebat, tuan-tuan. Concern masalah umat. Korban ni saya ke Vietnam. Tanya pasal apa harga lembu Vietnam meningkat gila-gila sekarang. Dulu 1,500 ekor, sekarang 2,000. Tak 2,000 macam mana, tuan-tuan? Kita beli 20 ekor, 30 ekor. NGO Turki macam IHS ni beli 3,000 sekali, tuan-tuan. Jadi hak token lembu budak ni tamak Alah, orang Turki bawa euro, tuan-tuan. Dah nothing, tuan sekalian. Beli 2-3,000 ekor beli tak. Jadi itu sebab dia, saya pergi ke Kashmir, pergilah mana-mana NGO hebat dunia lah, NGO Turki. Ada nostalgia, value, moyang mereka ni jaga bumi Islam. Termasuk jaga apa, tuan-tuan? Bumi Palestin, Turki jaga tu. Kita tanah Melayu ni, mimbar Jumaat ni, tuan-tuan. Cuba baca sejarah di arkib. Sebelum tahun 1915, Jumaat kita ni, tuan-tuan, doa pada Khalifah Turki. Di Kelantan, Terengganu, Kedah semua tu. Khatib doa pada Turki. Doa pada sultan, pada khalifah tu tak wajib, bukan rukun, tapi convention, adat yang disepakati. Doa tak ada masalah. Doa tu memang rukun, tapi doa pada sultan atau khalifah, maksud dia, tuan-tuan, itu convention, adat yang disepakati. Tak apa, doa lah sultan, kita tak ada masalah. Dulu doa pada khalifah. Tahun 1915 British mengharamkan doa pada khalifah Turki sebab British sedang perang dengan Ottoman Empire, Khilafah Uthmaniyah. Itu sejarah dia, tuan-tuan. Itu tuan boleh cek arkib negara. Atau tuan tengok sejarah Terengganu. Ulama-ulama Terengganu dia lawan British tahun 1928, nama perang Padang Kacung, perang Terengganu. Tuan-tuan, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Masya ni, mereka dalam gambar tengok gambar pakai serban terlalu terak polis British tu, mereka bawa bendera apa seberang? Bendera Istanbul. Orang kata bendera Istanbul, bendera itu bendera Khilafah Uthman, bendera lambang bulan bintang. Apa makna, tuan-tuan? Luahnya pengaruh Khilafah Uthmaniyah ni. Termasuk Tuan Guru Haji Hasan bin Munah lawan British di Kelantan. Anak kita belajar sekolah kata Tok Janggut tu Tuan Guru Haji Hasan bin Munas, sebab ikut fatwa Syekh Khairi Effendi, fatwa Mufti Kerajaan Uthmaniyah Turki, tuan-tuan. Ni saya sebut khutbah tapi ingat dah, tuan-tuan. Sebab kita kadang kelar kabut sangat buat baca doa sultan ni, tuan-tuan. Itu saya sebut tadi. Convention, tuan-tuan sekalian. Jangan kata kita Selangor, negeri lain pun sama di Kelantan. Itu almarhum Murabi Ustaz Ismail Nuh meninggal tahun ni. Moga Allah rahmatilah. Kita ni belah kampung di Pasimah. Pasimah ada belah perkara Pasimah dah Nuh Pasimah kampung tu. Dia kata itu tak imam kampung mari tinggal tak khutbah dalam kemutu. Nak kena balik kau satu tok bila nak azan sodor. Dia pun orang naik atas masjid tadi cari ni. Kau nak bagi nak macam jumpa tak lama. Kuning dah ketak. Tak lepas apa buru-buru tadi. Lepas dah selawat naik.
naik atas mimbar. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Boleh baca. Bolehlah baca bab kata depan. Habis khutbah pertama duduk sebentar antara dua khutbah. Khutbah dah sambung alhamdulillah, lepas tu packing doa lah, rukun. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau panjangkanlah umur Al Sultan Yahya Putra. Sultan Yahya Putra mati 1978 dah mati. Nak doa panjang umur dia lagi. Arwah dah sultan. Dia buat kelang kabut boleh kan? Jadi muslimin dulu doa pada khalifah Turki, tuan-tuan. Nak beritahu tuan sekalian, hak sebelah Jordan yang problem. Di Zat Tariq yang mungkin problem, tuan-tuan. Tahun lepas salji turun. Dia cuaca ekstrim, tuan-tuan. Dia panas-panas, kalau sejuk ni salji. Atas kemah tu putih salji di Zat Tariq. Hari pertama 20 orang mati. 20 orang mati, tuan-tuan. Kami ada wakil muslim di Jordan, yang pelajar kita buat muslim di Jordan, Ustaz Rashidan. Dia kata, Ustaz, dia kata sejam kali lari balik. Sejuk. Macam kena kurang peti ais. Tuan-tuan, sejuk. Mati 20 orang, kanak-kanak. Kata dia pakai kasut, stocking pun tak ada. Dalam kabel tak ada heater. Kita ke overseas tak ada saya ni. Lusa ni ke Toyama Nanjang dari Jepun. Lepas itu salji saja tuan-tuan. Tak apa dalam Jepun, dalam masa je bilik tuan-tuan, panas rasa. Panas heater semua tu. Bawah meja ada heater Jepun pun canggih tuan-tuan. Tak rasa apa tuan-tuan, sejuk di Jepun. Canggih teknologi. Saya rasa heater sejuk tuan-tuan masa Kashmir tahun 2005 gempa bumi. Saya bertugas di Muzaffarabad Kashmir, musim camp, gempa bumi tuan-tuan. Ni kemah tuan-tuan. Salji tu tak kemah minus 15, minus 10. Allah tuan-tuan. Sejuk ni kita pakai topi yang tutup telinga ni. Pakai khuf, stocking kulit. Jadi kalau butuhan air, kita sapu atas khuf. Mudah Islam tuan-tuan. Pagi-pagi kita makan apa? Makan bawang Kashmir, rasa dia manis. Tuan-tuan sekalian, lepas tu rasa panas tuan sekalian. Kambing merata. Apa? Nak sup panas. Kita ada bilik sejuk pada bilik tu. Kalau ada kemah ni, salji turun. Mati 4-5 orang satu hari. Tuan-tuan, Kashmir ni tempat cantik. Kat tengok filem Bobby, Hati Meresati. Sanggang tak tengok. Warak belaka. Warak ke wakrak ke? Tengoklah kena muda lah. Saya dah. Jadi memang semua syuting kat Kashmir tak? Daripada the heaven on the syurga atas muka bumi. Comel tuan-tuan. Sekali bala Allah turun tuan-tuan, satu benda tempat akidah di sana. Sana Puan Breville, dia ni penyembah kubur ni kuat. Dia samalah dekat makin kawasan pedalaman Pakistan, jauh pada ulama dia makin banyak. Jadi penyembah kubur ni tuan sekalian. Masalah ni bab akidah. Allah datang sekali bala 10,000 mati dah sekalian. Ni tahun 2005. Saya tak tahulah sebut sejuk ni macam mana boleh mati. Kita boleh rasa sejuk tuan sekalian. Hysteria. Sebab tu Qadawi pun seru dalam satu himpunan besar hayat ulama tuan-tuan, supaya umat Islam yang ada lebihan yang nak pergi ni Mekah sunat, nak pergi umrah ulang kali, dia kata berarti duit kamu beli barang untuk Syria. Kemahnya, pemanahnya tuan-tuan sekalian, stocking baju tebal tuan-tuan. Ini susah muslimin dan muslimat, ya Allah tuan-tuan. Sampai saya jumpa Syekh Dr. Ali Sabuni. Syekh Dr. Ali Sabuni tuan-tuan, ketua hayat ulama Syria. Dia kata, akhi, Syria ni 10 kali ganda lebih tu dari Palestin. Dia kata 10 kali ganda. Saya pergi tu tahun 2012, awal tahun 2012. Masa tu pun dah dekat 1,000 dah mati. Akulah pandang Syekh Dr. Ali Sabuni, orang alim yang karang 42 buah kitab. Sebab apa saya baca ilmu Palestin, saya compare dengan Syria. Orang Palestin teruk tak teruk. Tapi kalau Yahudi Syria dia retaliate boleh balas. Tapi Syria tengok tuan-tuan, berkorban Allah tuan-tuan sekalian, sampai makan kucing, makan anjing, makan tikus. Ni kotak ketah mereka mama kebunuran tuan-tuan sekalian. Saya fikir balik, apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, saya pun tak tahu apa dunia Islam ni macam saya tak peduli kepada krisis kemanusiaan di bumi Syria. Kalau tak nak campur isu politik dalaman, perang, nak jadi terbahasa, saya faham. Saya boleh faham lagi tuan-tuan, sebab kita nak elak terjebak dengan krisis, konflik politik mereka. Tapi ni krisis kemanusiaan ni, tak pernah tolong ni tuan-tuan sekalian ni.
Kita ada OIC, Liga Arab. Masa pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Orang boleh mati kebunuhan, sakit dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian. Jadi itulah harapan saya tuan-tuan. Mana tolong tengok Muslim Care punya account tu ada zakat tu bersumbang tuan sekalian. Dan kita tak pay tu. Apa misi dia buat? Kita buka sekolah tahfiz dari tuan-tuan sekalian di Syria. Ada Kilawati tuan-tuan sekalian. Lepas dia panggil Ustaz Nazmi Karim, Ustaz Nazmi Smackdown, ceramah Syria. Kita nak bagi tugas. Dia kena fokus bidang Syria sebab Ustaz Nazmi Karim belajar di Syria, belajar di Jamiah Abu Nur, Mahat Fatah Masjid Syria. Dia lebih tahu tentang Syria tuan sekalian. Dia kalau sama dengan dia menangis tuan sekalian. Kita tengok video tunjuk apa Syria. Ustaz Azli Musa boleh tunjuk masa Syria tuan-tuan ni. Jadi itulah muslimin muslimat saya nak ceramah panjang lagi berkaitan hijrah Nabi. InsyaAllah lain kalilah kita sambung lagi tuan-tuan. Semoga Allah rahmati. Dan jangan lupa satu benda yang Syekh Ali Sabuni Syria dan bahkan pemimpin Hamas dah sebut macam Syekh Dr. Subhani, satu benda sangat tolong doakan kami. Tolong doakan kami. Dan Nabi pun ajar ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang-orang mukmin. Jangan malah berdoa. Tadi saya dengar baca qunut nazilat. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Baca qunut nazilat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam umat saya tumpah di Bir Ma'unah dan Yaum Ar-Rajab tahun 3 dan 4 Hijrah, Nabi angkat tangan baca qunut nazilat. Dan inilah kita amal sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah tuan-tuan pada malam ini. Terima kasih kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.